Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 7, iaitu Muhammad Syafi'i bin Muhammad Badri, Tilaka anak lelaki Partepan, Nur Zulaika binti Zulkifli, Hariteran anak lelaki V. Ponaya, Surya anak lelaki Vendayan, Divya anak perempuan Beryasami, Muralitaran anak lelaki Suresh dan juga Abnipa binti Yusuf ingin memberikan pembentangan pada kepentingan perlembagaan persekutuan dalam memupuk kestabilan sistem pentadbiran negara. Apa itu kestabilan politik? Kestabilan politik adalah tunjang kepada pentadbiran sesebuah negara bagi merealisasikan perancangan kerajaan. Apa itu perlembagaan? Perlembagaan persekutuan merupakan garis panduan kepada pentadbiran negara. Mengandungi undang-undang yang berperanan sebagai dasar pendirian kerajaan serta panduan dalam mentadbir negara. Sistem perlembagaan di Malaysia, yang pertama, Raja Berperlembagaan dan yang kedua, Demokrasi Berparlimen. Pernyataan masalah. Yang pertama, pergolakan politik dan perebutan kuasa oleh beberapa ahli parlimen telah menjejaskan kestabilan politik negara. Yang kedua, aktiviti lompat parti menjadi norma baharu dalam kancah politik negara. Yang ketiga, ahli parlimen tidak dapat membahas isu-isu yang ditimpa oleh rakyat di parlimen. Dan yang terakhir, harmoni dan keamanan negara tergugat. Objektif kajian. Objektif kajian ini adalah untuk yang pertama, mengenal pasti implikasi yang dihadapi oleh rakyat akibat kekucar-kaciran sistem pemerintahan negara. Yang kedua, menentukan kepentingan perlembagaan Malaysia dalam menjamin kesejahteraan negara. Yang ketiga, menyatakan hak-hak asasi warga negara Malaysia yang termaktub dalam perlembagaan negara. Signifikasi kajian. Yang pertama, mengenali corak pemerintahan, pembahagian kuasa antara pelbagai badan kerajaan serta prinsip-prinsip umum cara kuasa dilaksanakan. Iaitu 3 cabang utama kerajaan, iaitu Badan Eksekutif, Badan Kehakiman dan Badan Perundangan untuk semak dan seimbang. Yang kedua, mengukuhkan perpaduan antara kaum yang berbilang, iaitu mengelakkan rusuhan kaum dengan mengambil tahu hak kewarganegaraan dan menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat, iaitu rakyat akan mengenali hak-hak mereka sebagai warga negara serta menghormati dan mematuhi perlembagaan. Isu-isu semasa dan cabaran. Cabaran yang pertama, isu ratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum atau International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination ICERD dan juga Statut Rom adalah merupakan 2 isu yang besar. Memberikan kesan negatif kepada hak istimewa Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak. Selain kedudukan Islam, Tanah Rizab Melayu dan Tanah Adat Bumi Putera. Isu ICERD dan Statut Rom ini sebenarnya berkaitan dengan diskriminasi perlindungan yang dijelaskan dalam perlembagaan. Cabaran kedua, tular di media sosial baru-baru ini video seorang lelaki yang mencabar institusi beraja dalam negara ini. Beberapa perkataan yang kurang sedap dan jelek didengar telah diperkatakan oleh lelaki tersebut. Begitu juga baru-baru tular di media sosial apabila salah seorang ahli politik di negeri Selangor cuba melakukan provokasi dengan meletakkan gambar demonstrasi ke atas sistem beraja di Thailand di akaun Facebook pribadinya
dengan caption menggambarkan provokasi terhadap sistem beraja di Malaysia. Sebagai seorang ahli politik, beliau seharusnya memikirkan akibat dari perbuatan beliau dengan meletakkan gambar tersebut dengan caption berbunyi seperti ini. Now in Bangkok, they say no to the king. Cabaran yang ketiga. Isu yang selalu dimain dalam konteks hak asasi di negara ini ialah isu kalimah Allah dalam konteks kebebasan beragama dan isu tuntutan kebebasan kumpulan LGBT. Sebenarnya, prinsip hak asasi manusia telah pun dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW melalui wahyu dari Allah. Di Malaysia, hak asasi dilindungi melalui peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan menyenaraikan beberapa hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang. Cabaran yang keempat. Isu tular baru-baru ini berkaitan tidak menjaga sensitiviti dalam penggunaan sosial media semasa PRU15 dilihat amat menyedihkan. Polemik politik semasa PRU baru-baru ini melihat bahawa banyak individu melontarkan tanggapan yang keras terhadap isu agama dan perkauman. Isu 13 Mei dijadikan stigma perbualan. Adakah peristiwa ini berulang lagi jika sesetengah parti politik mengambil alih kerajaan? Cabaran yang kelima. Penentangan isu penulisan Jawi dalam buku teks bahasa Melayu juga mampu menggugat elemen-elemen yang seri dalam Perlembagaan Malaysia. Bantahan dan beberapa memorandum penolakan pembelajaran tulisan Jawi di sekolah vernacular oleh Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia Donzong menjadi isu polemik yang berpanjangan. Kesimpulan, Perlembagaan Malaysia telah memberikan pelbagai hak dan tanggungjawab kepada kumpulan rakyat dan kerajaan yang berbeza untuk membantu mereka hidup bersama dalam sebuah negara yang aman dan makmur. Sebagai masyarakat berbilang kaum, kita perlu bekerjasama untuk bertoleransi antara satu sama lain. Perlembagaan boleh menentukan arena politik negara dan parti politik tahu hala tuju kuasa dan pemerintahan dalam negara. Perlembagaan Malaysia ialah undang-undang bertulis yang menetapkan kepentingan yang berbeza untuk kita sebagai rakyat dan untuk kerajaan dan pentadbiran negara. Sekian, terima kasih.